Hai semua, saya adalah Cikgu Chan. Untuk sesi ini, kita akan belajar mekanisme pembekuan darah dalam bab 10, pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Dalam subtopik ini, kita akan belajar keperluan mekanisme pembekuan darah, dan isu kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah, iaitu trombosis, embolisme, dan hemofilia. Adakah anda sudah bersedia? Jom kita start. Aduh, sakitnya tangan saya. Apakah yang berlaku apabila anda terluka? Darah akan mengalir dari bahagian yang tercedera sehinggalah anda memberi tekanan secara langsung pada bahagian yang terluka. Tekanan yang anda berikan seolah-olah menghadkan perdarahan untuk seketika. Namun sebenarnya pengaliran darah dihentikan oleh proses pembekuan darah. Apa itu pembekuan darah? Pembekuan darah adalah satu siri tindak balas bagi menghentikan atau meminimumkan kehilangan darah pada bahagian salur darah yang luka. Mengapa darah perlu membeku pada tempat luka? Ini adalah untuk mencegah kehilangan darah yang serius apabila seseorang cedera. Pembekuan darah juga penting untuk mencegah kemasukan mikroorganisma melalui salur darah yang rosak dan penting juga untuk mengukarkan tekanan darah. Tahukah apakah mekanisme pembekuan darah? Jom kita terus untuk meneroka. Ini adalah salur darah yang tercedera. Yang warna kuning adalah platelet. Ini merujuk kepada sel-sel yang rosak. Ini adalah platelet yang terkumpar. Platelet terkumpar, sel rosak dan faktor pembeku dalam plasma darah akan membentuk bahan pengaktif thrombokinase. Thrombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan menukarkan prothrombin kepada thrombin. Prothrombin adalah protein plasma diaktif, manakala thrombin adalah protein plasma aktif. Thrombin bertindak sebagai enzim untuk memungkinkan penukaran fibrinogen kepada fibrin. Fibrin sejenis pendiam protein yang berupa berbenang yang membentuk jaringan pada permukaan luka untuk menjerat eritrosit dan menutup luka bagi menghalang kehilangan darah. Darah akan beku dan mengeras apabila terdedah kepada utara dan membentuk keruping. Ini adalah mekanisme pembekuan darah. Setelah mendengar penerangan dari cikgu, jom kita jalankan aktiviti dengan melalui reaktif yang. Sekarang anda berada dalam salur darah. Dalam salur darah terdapat pelbagai jenis sel darah, iaitu sel darah putih, platelet dan sel darah merah. Sekarang, sila pilih bahagian luka dalam salur darah ini. Okey, betul. Yang ini adalah tempat luka pada salur darah. Sekarang sila pilih sel darah yang terlibat dalam mengawal pendarahan. Kemudian gerakkan sel darah ke tempat luka. Adakah sel darah putih? Bukan. Sila cuba lagi. Adakah sel darah merah? Tidak betul. Adakah platelet? Ya, betul.
platelet akan bergerak ke tempat luka dan membentuk plak untuk mengawal pendarahan. Okey, sekarang juga ada satu soalan. Setelah pembentukan plak platelet, sejenis protein yang akan membentuk jaringan di sekeliling platelet, sila pilih protein yang terlibat. A. Fibrinogen, B. Plasmin, C. Fibrin, dan D. Plasminogen. Yes, betul. You are right. Jawapannya C. Fibrin. Fibrin akan terbentuk di sekeliling platelet. Fibrin adalah sejenis protein yang akan membentuk jaringan di sekeliling platelet untuk memegang platelet bersama-sama di tempat luka. Sekarang, sila pilih sel darah yang terlibat dalam pembentukan darah beku dan kemudian gerakkan sel darah tersebut ke jaringan fibrin. Okey, betul. Sel darah yang terlibat adalah platelet. Selain itu, sila pilih satu lagi sel darah yang terlibat dalam proses ini. Okey, ya betul, sel darah merah. Sel darah merah dan lebih banyak platelet akan bergerak ke jaringan fibrin untuk membentuk darah beku. Dengan ini dapat mengawal perdarahan. Soalan kedua, antara berikut, yang manakah merupakan stimulus yang mengaktifkan lebih banyak platelet ke tempat luka? A. Tempat luka, B. Sel darah merah, C. Gumpalan platelet, dan D. Sel darah putih. Apakah jawapan anda? Ya, betul. Jawapannya adalah C. Gumpalan platelet. Setelah anda telah menjalankan aktiviti berkaitan dengan mekanisme pembekuan darah dalam VR, sekarang kita teruskan pembelajaran kita, iaitu isu kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah. Penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah ialah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit yang menghalang darah membeku. Penyakit ini merupakan penyakit keturunan yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembeku tertentu dalam darah. Pendarahan secara berlebihan akibat luka kecil atau lebam boleh menyebabkan kematian. Isu kesihatan yang lain berkaitan dengan pembekuan darah adalah trombosis. Pembentukan darah beku dinamakan sebagai trombos. Dalam salur darah ini terdapat sel darah merah dan bentuknya darah beku. Yang ini dinamakan sebagai trombos. Trombosis berlaku akibat kerosakan dalam salur darah, pengaliran darah terlalu perlahan sehingga menyebabkan faktor pembeku terkumpul. Apabila darah beku diangkut oleh darah beku ini dikenali sebagai embolus. Sekiranya embolus tersekat di dalam salur darah yang terlalu kecil, aliran darah akan terhenti. Sekarang, sampailah masa untuk menguji kefahaman anda. Soalan 1, P, Q, R dan S adalah peringkat-peringkat dalam mekanisme pembekuan darah. P, platelet terkumpul pada luka. Q, eritrosit terperangkap. R, thrombokinase menukarkan protrombin kepada trombin. S, trombin menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Apakah urutan yang betul dalam mekanisme pembekuan darah? A, B, C atau D? Okey, apa jawapan anda?
Ya, betul. Jawapannya B. P, R, S dan Q. Soalan 2. Antara berikut, bahan yang manakah menyebabkan pertukaran protrombin kepada trombin dalam mekanisme pembekuan darah? A. Fibrin, B. Fibrinogen, C. Ion kalium dan D. Thrombokinase. Cuba jawab. Apakah jawapan anda? Ya, betul. Jawapannya D. Thrombokinase. Soalan ketiga, Raja 1 menunjukkan satu mekanisme yang berlaku apabila seseorang itu mengalami luka. Berdasarkan Raja, terangkan bagaimana luka tersebut dapat disembuhkan secara semula jadi. Okey, sekarang cuba bandingkan jawapan anda dengan jawapan cikgu. Poin pertama, platelet terkumpul pada luka. Poin kedua, thrombokinase dibebaskan. Poin ketiga, thrombokinase menukarkan protrombin kepada trombin. Poin keempat, trombin memungkinkan pertukaran fibrinogen dan fibrin. Poin kelima, fibrin membentuk jaringan di atas luka. Poin keenam, untuk memerangkap eritrosit. Dan poin ketujuh, darah terdedah kepada utara, mengering dan membentuk kelumping. Sekarang cikgu ingin merumuskan pembelajaran kita untuk sesi ini. Luka menyebabkan darah mengalir keluar dari saluran peredaran. Jika pengaliran darah berterusan, kemungkinan mengakibatkan kematian. Oleh itu, mekanisme pembekuan darah sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Dengan ini, tamatlah sesi kali ini. Terima kasih semua.